Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya doakan semua penonton atau siapa yang sempat menyertai siaran langsung dari Institut Peradaban Melayu pada hari ini dalam rahmat dan peliharaan Allah, insya-Allah. Jadi secara ringkas saya akan menyampaikan satu ceramah dalam siri wacana ilmu yang dianjurkan oleh Institut Peradaban Melayu, dan pada hari ini insya-Allah saya berbicara sedikit tentang peranan Dewan Bahasa Pustaka sebagai Sangga Peradaban Melayu bersempena dengan sambutan ke-64 tahun Dewan Bahasa Pustaka pada 22 hari bulan Jun, iaitu hari Senin hadapan. Dalam hubungannya dengan UPSI, Dewan Bahasa Pustaka, Badan Perjuangan Bahasa, Sastra dan Ilmu yang sangat rapat kaitan dengan UPSI, kerana UPSI yang asalnya SITC atau Sultan Idris Training College didirikan pada tahun 1922 merupakan markas tempat kelahiran tokoh-tokoh pejuang kebangsaan dan pendidikan yang ulung. Antara yang dapat kita sebut dari segi pendidikan, Allah yarhamhu Tan Sri Awad Saleh. Dalam politik, Tun Gafar Baba, juga lepasan UPSI, Cikgu Syahrum Husin, bahkan Cikgu Buyung Adil, tokoh sejarah yang menulis sejarah negeri-negeri yang ada di Malaysia, dan Harun Aminur Rashid, iaitu pengarang novel dari Singapura yang terkenal, antaranya karya Panglima Awang. Banyak tokoh nasional, pejuang kebangsaan, pendidik dan bahasa dan kebudayaan yang lahir. Bahkan Saswana Negara Kemala pun merupakan lepasan SITC pada waktu itu. Saya mengaitkan UPSI dengan Dewan Bahasa Pustaka kerana kedua-dua badan ini merupakan tonggak yang saya katakan Sangga Peradaban Negara, dengan pengertian sebagai badan yang diberi amanah untuk mengembangkan bahasa, sastra dan ilmu dalam pelbagai bidang. UPSI ataupun SITC pada waktu itu di bawah pimpinan Pendeta Zaba ada yang kita kenal sebagai pejabat karang-mengarang, dan itulah sekarang fungsi yang disambung oleh Dewan Pustaka dalam hal penerbitan majalah, buku, jurnal, kamus, ensiklopedia dan sebagainya. Jadi kesinambungan ini dilakukan oleh Dewan Bahasa Pustaka, dimulakan oleh SITC yang sekarang menjadi Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jadi kaitan antara UPSI dengan DWP sangat rapat dalam soal mengangkat bahasa, perseratan, kebudayaan dan ilmu ke persada dunia akhirnya, dan juga untuk keperluan dalam negara. Itulah asas mengapa saya memilih tajuk itu pada hari ini, supaya mata rantai perjuangan bahasa, ilmu, sastra, kebudayaan itu tidak harus berhenti apabila sebab institusi misalnya berubah, SITC berubah menjadi universiti, tapi peranannya sebagai badan pengawal bahasa, sastra, kebudayaan dan ilmu itu berterusan, dan secara khusus sekarang dilaksanakan oleh Dewan Bahasa Pustaka. Dalam sejarah, Dewan Bahasa Pustaka dicetuskan oleh gerakan rakyat, kerana sejak Kongres Bahasa dan Perseratan Melayu kedua tahun 54, ketika itulah mula diusulkan agar kerajaan menjelang kemerdekaan menubuhkan sebuah badan bahasa dan perseratan yang berfungsi atau berperanan untuk mempersiapkan bahasa Melayu sebagai bahasa negara, bahasa kebangsaan. Itu falsafah penubuhan Dewan Bahasa Pustaka. Pada awalnya mengambil sempena nama badan bahasa yang kuat di Indonesia, itu Balai Pustaka, maka nama asalnya Balai Pustaka. Tetapi pada Kongres Bahasa dan Perseratan Melayu ketiga 1956, iaitu perasmiannya di Johor Bahru dan Kongres bersidang di Singapura, diputuskan agar nama itu dirubah menjadi Dewan Bahasa dan Pustaka. Supaya lebih jelas, Dewan Bahasa artinya tugas utama DBP untuk menjadi sangga mengangkat, mengukuhkan, meluaskan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa negara, bahasa kebangsaan, bahasa rasmi
bahasa pengantar utama pendidikan, dan bahasa dalam bidang-bidang yang lain. Pustaka penting kerana peranan Dewan Bahasa Pustaka seperti saya kata menyambung peranan pejabat karang mengarang yang didirikan atau diupayakan oleh SITC yang sekarang opsi pada waktu itu. Maka nama pustaka itu juga mencerminkan peranan DBP penting dalam hal menjadikan bahasa Melayu itu sebagai bahasa ilmu, penerbitan dalam pelbagai bidang ilmu, kerana seluruh peradaban di dunia dari dahulu ke kini terasnya lah ilmu. Maka itu nama pustaka di belakang Dewan Bahasa itu sangat penting, kerana itulah akhirnya yang akan mencetuskan suatu transformasi, suatu peningkatan peradaban bersendikan ilmu. Maka sesudah Dewan Bahasa Pustaka ditubuhkan pada tahun 1956, iaitu 1 tahun sebelum kemerdekaan, asalnya sebagai sebuah jabatan kecil, pejabatnya di Bukit Timbalan di Johor Bahru. Kemudian pada tahun 1959 Dewan Bahasa Pustaka diangkat tarafnya menjadi sebuah badan berkanun melalui satu akta, waktu itu sebuah ordinan DBP 1959, dan kemudian menjadi akta DBP. Sudah disemak dan dipindah beberapa kali, dan yang terakhir pada tahun 1995 ada perluasan. Saya mengimbas sedikit objektif penubuhan DBP. Menurut akta DBP, Dewan Bahasa Pustaka didirikan atau ditubuhkan untuk melaksanakan 6 peranan utama. Pertama, memajukan dan mengembangkan bahasa kebangsaan dalam semua bidang, termasuk sains dan teknologi. Maka dalam kesempatan ini saya menjelaskan bahawa DBP dan badan-badan bahasa, suratan, kebudayaan menentang ataupun tidak bersetuju akan pelaksanaan PPSMI, pengajaran bahasa sains dan matematik, atau pengajaran subjek-subjek berasaskan matematik dalam bahasa Inggeris, kerana ini bertentangan dengan Akta Dewan Bahasa Pustaka, bahkan bertentangan dengan perkara 152 perlembagaan, dan bertentangan juga dengan Akta Pendidikan Kebangsaan. Maka itu alhamdulillah pada zaman Perdana Menteri sekarang, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Menteri Pendidikan dan Timbalan Perdana Menteri, PPSMI itu dimansuhkan pada tahun 2011 atas dasar pertama bertentangan dengan dasar-dasar negara termasuk Akta DBP, dan yang kedua kerana program itu gagal dengan pengertian bahawa merudum atau merosot pencapaian para pelajar dalam mata pelajaran sains, matematik, bahasa Inggeris itu sendiri. Yang kedua, objektif atau tujuan perubahan DBP lah untuk mengembangkan bakat sastra, terutama dalam bahasa kebangsaan. Dan ini saya kira sudah berlangsung dengan cukup baik, sehingga ke peringkat kemuncak kita sudah dapat melahirkan sastrawan negara. Sudah 12 orang lebih sastrawan negara yang menggambarkan ketinggian mutu sastra hasil daripada kerja-kerja mengembangkan bakat sastra. Dan hingga di peringkat antara serantau, Dewan Bahasa Pustaka juga mencalonkan seorang sastrawan dari negara kita untuk menerima anugerah sastra Asia Tenggara atau Sea Right Award. Itu berlangsung setiap tahun, dan peringkat antarabangsa telah diusahakan juga pengembangan sastra Melayu dalam pelbagai seminar, pelbagai wacana ilmu, dan hingga akhirnya sastra Melayu juga dikaji di bahasa dan sastra Melayu dan Melayu sejarah itu dikaji di lebih 100 buah institusi seluruh dunia. Yang tiga, peranan Dewan Bahasa Pustaka untuk mencetak dan menerbitkan pelbagai bahan terbitan, buku, jurnal, ensiklopedia, kamus, majalah dan yang lain, khususnya dalam bahasa kebangsaan. Ini juga sudah merupakan tugas yang ditangani dengan berkesan dan mencapai kejayaan yang cemerlang, kerana menurut data dari tahun 56 hingga sekarang sudah lebih 15,000 judul buku, bukan 15,000 buah buku, 15,000 judul buku yang mencakup pelbagai ilmu, baik sains kemanusiaan, falsafah, agama dan sains tabi'i, masuk bidang perubatan, pokoknya bidang-bidang termasuk aero angkasa juga. Jadi ini usaha yang perlu diteruskan, tetapi dengan catatan agar kita menilai semula. Yang keempat, objektif DBP ialah membakukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa ilmu, bahasa rasmi dalam bidang ejaan, sebutan, tata bahasa, kosakata
Dan ini semua dilaksanakan dengan berkesan. Sebagai contoh, dalam bidang peristilahan, untuk 300 bidang ilmu dan sub bidang ilmu atau cabang bidang ilmu, sekarang sudah tergubal lebih 1 juta istilah dalam 300 bidang ilmu itu tadi. Ini satu pencapaian yang sangat cemerlang. Soalnya apabila ada orang tidak menggunakan istilah yang telah dibakukan, itu soal lain, soal pengembangan. Bagaimana kita harus dapat memupuk semangat dan kesungguhan pengguna bahasa, baik bidang ilmu dan bidang profesional, agar menggunakan istilah yang telah digubal oleh Dewan Bahasa Pustaka dengan bantuan ribuan ahli ilmu dari pelbagai universiti, pelbagai badan pendidikan dan badan-badan yang lain. Yang seterusnya, tentang ejaan itu sejak tahun 1972, DBP telah pun mengisytiharkan sistem ejaan baru bersama-sama dengan pihak Indonesia, kerjasama melalui MBIM, Majlis Bahasa Indonesia Malaysia, kemudian MABIM, Majlis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia. Saya kira tentang ejaan, tentang tata bahasa, sudah ada tata bahasa dewan, sudah ada juga tata bahasa dewan untuk edisi sekolah rendah, sekolah menengah. Saya kira masalah ini tidak timbul sebagai masalah besar. Jika ada masalah bagaimana masyarakat memanfaatkan bahan-bahan bahasa yang telah dibakukan, istilah tentang kosakata, kamus dewan, pelbagai kamus pelajar, kamus yang terbaru, kamus perdana bahasa Melayu yang dianggap paling lengkap setakat ini, kamus 3 negara antara Malaysia, Indonesia, Brunei. Pokoknya bahan-bahan pembakuan bahasa itu sudah tersaji, terhidang, tetapi bagaimana ini dapat dikembangkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat dalam pelbagai bidang. Tambahan dalam Akta DBP pada tahun 95 itu adalah soal memastikan penggunaan bahasa yang betul. Maka itu DBP membuat pemantauan bahasa di tempat awam, bahasa dalam media dan sebagainya, dan memberikan usul bagaimana itu dapat dibaiki. Dan suatu saya menjadi ketua pengarah Dewan Bahasa Pustaka, saya telah menggerakkan program audit bahasa Melayu. Dan ini ternyata juga berkesan kerana kita dapat menembusi pelbagai kementerian, pelbagai jabatan, agensi, bahkan sebahagian GLC, sebahagian IPT, dan mudah-mudahan akan sampai juga di peringkat swasta. Jadi insya-Allah sebuah kertas bagi mendapat punca kuasa agar DBP dapat menembusi semua institusi kerajaan dan bukan kerajaan. Ini akan membolehkan DBP bergerak dalam melaksanakan program audit bahasa Melayu dengan lebih berkesan. Nah, ini saya kira satu pencapaian luar biasa kerana belum ada di dunia barangkali yang namanya audit bahasa. Yang audit bahasa biasa kita tahu ada audit pentadbiran, audit kewangan. Ya. Tetapi alhamdulillah DBP telah memulakan gerakan audit bahasa, suatu perkembangan baru dan menampakkan kesan yang positif kerana sesudah audit bahasa itu dibuat di kementerian, jabatan, agensi, berbondong-bondong jabatan, agensi, kementerian memohon diadakan kursus-kursus. Artinya mereka sedar bahawa ada aspek bahasa yang belum cukup dikuasai dengan baik oleh penjawat awam, oleh pengendali media dan sebagainya. Itu satu kesan yang tampak baik. Yang keenam itu ialah memperluas penggunaan bahasa kebangsaan dalam semua bidang. Ini memerlukan iltizam dan pelibatan semua pihak. Sebagai contoh, bagaimana bahasa Melayu patut digunakan di IPT sesuai dengan dasar kerajaan dahulu, iaitu menetapkan tahun 83 sebagai permulaan bahasa Melayu jadikan bahasa utama dalam kuliah-kuliah di IPT. Bahkan UKM yang ditubuhkan pada tahun 1970 mendahului zaman 13 tahun lebih awal membuktikan keupayaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, termasuk perbuatan. Saya tahu ini kerana kumpulan pertama Fakulti Perubatan itu sama kumpulan dengan saya pada tahun 73, dan mereka umumnya kuliah disampaikan dalam bahasa Melayu dan mereka menjadi doktor-doktor pakar yang hebat. Sehingga kadang-kadang saya membuat jenaka, belum pernah ada sejarah ataupun berita yang mengatakan pesakit yang dirawat oleh doktor UKM kerana menggunakan bahasa Melayu yang mati. Tak ada lagi, belum ada. Bahkan banyak doktor dari UKM yang mencapai tahap doktor pakar. Kemampuan ini sudah terbukti. Maka itu pada saat ini kita berharap IPT melalui Kementerian Pendidikan Tinggi
mengutamakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama. Bahasa Inggeris, bahasa asing itu kita terima, tapi bukan sebagai bahasa utama. Itu bahasa tambahan untuk tujuan-tujuan tertentu. Demikian dalam ekonomi, ini memerlukan pelibatan soal pendaftar syarikat, soal PBT, pihak perusahaan tempatan, agar bahasa Melayu diimarahkan, diutamakan dalam pengiklanan, dalam kontrak atau perjanjian, dalam iklan, paparan bahasa dan Pak Awam. Ini memerlukan pihak-pihak yang berkaitan. DBP sebagai pemantau, tapi DBP memang setakat ini tidak ada kuasa untuk mengambil tindakan undang-undang. Mungkin ini akan jadi satu daripada perkara yang dia akan diusulkan dalam pindahan Akta DBP, agar DBP diberi punca kuasa untuk mengambil tindakan undang-undang pada pihak yang tidak menghormati bahasa kebangsaan. Ini insya-Allah mudah-mudahan akan menggerakkan DBP lebih tangkas, lebih berkesan dalam pemantauan bahasa. Jadi dengan 6 objektif itu, saya kira DBP menjadi sangga, menjadi tonggak peradaban bangsa, peradaban negara, kalau melalui bahasa kebangsaan sebagai bahasa perpaduan. Jadi perpaduan sangat penting untuk menjamin pembangunan negara dan semua bidang. Tanpa perpaduan, kalau berlaku perpecahan, tidak mungkin ekonomi dapat dibangunkan dengan baik. Tak mungkin keadaan sosial kita akan stabil. Jadi sangat penting bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan menjadi unsur perpaduan kebangsaan. Saya selalu mengatakan bahawa bahasa Melayu ini ialah milik semua warga negara Malaysia, tidak kira Melayu, Cina, India, Iban, dusun, kadazan, orang sungai, orang asal, pokoknya semua warga negara Malaysia pemilik bahasa Melayu dan ikut bertanggungjawab dalam mengimarahkan bahasa Melayu. Jenaka saya biasa pemegang MyKad dan MyKit itu ialah pemilik bahasa Melayu. Kemudian juga swasta, soal ekonomi ini memerlukan juga suatu ketentuan supaya misalnya pejabat pendaftar syarikat, saya katakan tadi pihak awam, pihak pengusaha tempatan dan sebagainya, mewajibkan utamaan bahasa kebangsaan. Barulah bahasa Melayu dapat dikembangkan dengan meluas dalam semua bidang seperti dalam Akta DBP Perkara 6. Jadi dengan perkembangan sekarang kita melihat bahawa banyak yang telah dicapai oleh DBP sebagai sangga ataupun tonggak peradaban negara. Juga dalam soal peranan bahasa rasmi yang dicatat dalam Perkara 6, Perkara 152, peruntukan bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, berarti bahasa yang wajib digunakan di 3 lapis pentadbiran kerajaan persekutuan. Artinya semua kementerian wajib mengutamakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi untuk mesyuarat, untuk dokumen, untuk minit mesyuarat, untuk memo, surat, perjanjian dan sebagainya. Demikian juga di peringkat kerajaan negeri. Dan yang ketiga, lapis ketiga, peringkat pihak berkuasa awam. Jadi perlembagaan sudah jelas menegaskan bahasa Melayu adalah bahasa rasmi dalam tiga peringkat pentadbiran negara. Tapi barangkali inilah satu masalah besar yang masih kita hadapi. Mesyuarat masih lagi berlangsung dalam bahasa asing atau bercampur baur, pengenalan sedikit bahasa Melayu kemudian terus berpindah ke dalam bahasa lain. Ini sukar dipantau kerana DBP tidak boleh masuk dalam mesyuarat kementerian, jabatan, agensi di luar DBP. Kita hanya boleh membuat audit dokumen-dokumen, bahan-bahan peragaan di kaunter, di premis. Ini memerlukan iltizam. Sebenarnya apabila JPA, Jabatan Pembangunan Awam, mengeluarkan perkeliling bilangan 1 tahun 2020, itu sudah juga tegas. Bahasa Melayu wajib digunakan sebagai bahasa rasmi. Dan ini memerlukan pelibatan, bahkan amanah penjawat awam dari peringkat tertinggi, KSN, KSU, ketua-ketua pengarah dan semua penjawat awam wajib utamakan bahasa kebangsaan. Kerana itu sudah tersebut dalam perlembagaan Akta Bahasa Kebangsaan, Akta DBP dan dalam perkeliling yang dikeluarkan oleh JPA. Jadi kita harus menghormati perkeliling yang dikeluarkan oleh JPA supaya bahasa Melayu diutamakan dalam syarat dan dalam semua urusan rasmi. Dan itu bagi saya penting dalam hubungan peranan DBP sebagai memastikan bahasa Melayu itu menjadi alat komunikasi berkesan bagi menggerakkan jentera pentadbiran kerajaan sebagai bahasa rasmi. Tanpa bahasa komunikasi yang satu, katakan bahasa apa pun bebas, tidak mungkin tercapai pentadbiran yang cekap kalau pelbagai bahasa digunakan. Ya.
Jadi maka dipilih satu bahasa, iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Bahasa ilmu telah saya sebut tadi sepintas kilas. Kita harapkan peluasannya akan dapat dimantapkan dengan pelibatan dan keputusan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan agar bahasa Melayu tetap unggul sebagai bahasa penghantar utama. Saya menyebut itu secara ringkas sekadar menjelaskan peranan IBP itu penting dalam pembinaan negara, dalam soal perpaduan tadi, soal jati diri. Kita ada misalnya bendera kebangsaan, kita ada lagu kebangsaan, jadi bahasa kebangsaan itu jati diri kita. Kalau bendera kebangsaan boleh dihormati, semua orang berdiri. Lagu negaraku, lagu kebangsaan dimainkan atau dinyanyikan, kita berdiri. Tanda hormat. Maka bahasa kebangsaan harus dihormati, bukan cara berdiri, tapi dengan menggunakan bahasa itu dalam bidang-bidang yang telah ditetapkan perlembagaan, akta pendidikan, akta bahasa kebangsaan, akta DBP. Jadi dengan pelibatan semua pihak, dengan penuh kesedaran, seperti yang dilakukan di negara-negara maju. Saya pernah 2 kali menjadi penyandang, 2 kali penyandang kursi Penyandang Melayu Kerajaan Malaysia di negara China, pernah menjadi profesor tamu di Universiti Frankfurt, dan dalam gerakan saya di Perangkat Antarabangsa. Negara-negara maju dan negara-negara yang kuat jati diri mengutamakan bahasa kebangsaan dan mereka tetap maju. Kita patut mencontoh negara-negara sedunia yang maju dalam bahasa kebangsaan. Bersempena dengan hari Jumaat, saya mengulang beberapa ayat yang telah saya sebut. Quran saya menyatakan dalam surah Ar-Rum ayat 22, antara tanda kebesaran Allah termasuklah menciptakan langit dan bumi, pelbagai bahasa dan pelbagai warna kulit. Artinya kita harus bangga, syukur nikmat Allah memberikan satu bahasa pada bangsa kita. Bangsa Malaysia ada satu bahasa sendiri dan kita imarahkan, kita majukan dalam semua bidang pentadbiran, undang-undang, ilmu, pendidikan, swasta, perniagaan di tempat awam. Barulah kita akan cemerlang sebagai bangsa atau warga negara yang mempunyai jati diri dan utuh dalam pembangunan negara secara bersepadu. Ya. Dalam soal pendidikan, saya mengulang ayat 4 dalam surah Ibrahim yang mafhumnya, kata Allah, tidak aku utus para rasul melainkan dalam bahasa yang difahami oleh kaumnya. Maka itu Islam dikembangkan di alam Melayu dalam bahasa Melayu, bukan dalam bahasa Arab. Inilah beberapa hal yang ingin saya sentuh pada tengah hari Jumaat. Sudah hampir masuk waktu solat Jumaat, pukul 1 lebih. Jadi sekadar itu untuk kita mengimbas kembali perkembangan negara kita dalam konteks bahasa kebangsaan, pentingnya bahasa kebangsaan, dan IBP ialah badan yang diberi amanah oleh kerajaan, oleh negara bagi memastikan bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa ilmu, bahasa pengetahuan pendidikan, bahasa di swasta, bahasa ekonomi, di tempat awam, itu semua berlangsung seperti yang ditetapkan oleh undang-undang negara. Marilah sama-sama kita mendukung dan bahu-membahu untuk mencapai cita-cita negara, pembangunan secara holistik, secara menyeluruh, termasuk dalam soal bahasa yang menjadi, seperti kata almarhum Tun Abdul Rahman Putra, Perdana Menteri pertama, bahasa kebangsaan ibarat roh pada jasad. Tanpa bahasa kebangsaan, jasad itu jasad tanpa roh. Mudah-mudahan ada iktibar yang dapat kita ambil dari ceramah ringkas saya. Saya ucapkan selamat menunaikan solat Jumaat bagi mereka yang berdaftar atau diizinkan, dan selamat menjalankan tugas berbakti kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.